Sejeklas bukan sekadar buku teks. Halo, selamat sejahtera semua. Sejeklas bukan sekadar buku teks. Hari ini kita akan belajar satu lagi topik yang termasuk di dalam komponen kecerdasan fisikal, yaitu daya tahan kardiovaskular. Di dalam pembelajaran ini kita akan belajar 3 perkara yang penting, yaitu maksud daya tahan kardiovaskular, sistem kardiovaskular, dan fungsi sistem kardiovaskular. Serta kita juga akan belajar tentang kadar nadi rehat serta kadar nadi latihan. Dan yang ketiga, jenis-jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Jadi jangan kemana-mana. Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung, salur darah, dan sistem respiratori untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang lama semasa melakukan activity physical. Komponen pertama di dalam sistem kardiovaskular ialah jantung. Jantung ialah organ yang penting mengepam darah ke seluruh tubuh untuk membekalkan oksigen dan nutrients. Size jantung adalah sebesar penumbuk dan beratnya kurang daripada 1 pound. Terdapat 4 ruang pada jantung, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Yang pertama, atrium kanan menerima darah yang kembali dari tubuh yang kurang oksigen dan banyak karbon dioksida. Atrium kiri menerima darah dari paru-paru setelah bersih dan kaya dengan oksigen dan kurang karbon dioksida. Ruang yang ketiga, ventricle kanan, menerima darah dari atrium kanan dan dipam ke paru-paru untuk diproses pembersihan. Oksigen diambil dan karbon dioksida dikeluarkan. Ruang yang keempat pula ialah ventricle kiri. Darah bersih yang kaya dengan oksigen memasuki ventricle kiri dan seterusnya dipam ke seluruh badan untuk membekalkan oksigen ke tisu-tisu melalui aorta. Sekarang salur darah pula. Salur darah terdiri daripada arteri, vena, dan kapilari. Salur darah ini melengkapkan edaran daripada jantung ke tisu dan kembali semula ke jantung. Manakala darah pula ialah tisu cecair yang terdiri daripada berbagai jenis unsur, termasuk eritrosit, leukosit, dan platelet. Isi padu darah ialah 55% plasma dan 45% eritrosit. Darah membentuk 7% daripada berat tubuh orang dewasa yang normal. Ini adalah fungsi-fungsi sistem kardiovaskular yang juga menyokong sistem fisiologi yang lain. Mari saya jelaskan secara ringkas fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama ialah sistem kardiovaskular menghantar darah beroksigen ke seluruh badan. Yang kedua, sistem kardiovaskular ini berfungsi sebagai pengeluar karbon dioksida yang ada di dalam tubuh badan melalui sistem pernafasan. Yang ketiga, selain daripada mengangkut darah beroksigen, sistem kardiovaskular juga mengangkut nutrien dan juga hormon. Yang keempat, sistem kardiovaskular mengekalkan keseimbangan suhu badan daripada berbagai keadaan. Kalau kamu pernah rasa, semasa kamu berada di tengah panas, coba kamu sentuh kulit kamu. Pasti kamu akan rasa kulit kamu menjadi sejuk. Sementara apabila dalam keadaan cuaca sejuk, badan kamu panas. Kalau tidak percaya, coba. Fungsi sistem kardiovaskular yang kelima pula ialah sistem kardiovaskular menghalang daripada jangkitan penyakit sebagai sistem imunisasi dalam badan. Kita ke topik yang kedua, yaitu kadar nadi latihan dan kadar nadi rehat. Kadar nadi latihan ialah kadar nadi semasa kita melaksanakan latihan. Kadar nadi rehat pula ialah kadar nadi yang diambil sejurus selepas kita bangun daripada tidur. Bagi individu yang aktif, mereka akan mempunyai kadar nadi rehat yang sangat rendah. Kadar nadi maksimum pula ialah 220 tolak dengan umur. Jika kamu berumur 15 tahun, 220 tolak dengan 15 bermaksud kadar nadi maksimum kamu ialah 205. Sekarang mari kita tengok contoh pengiraan kadar nadi latihan. Contohnya, saya mau berlatih pada kadar nadi latihan 60% hingga 90% daripada kadar nadi maksimum. Saya berumur 29 tahun dan kadar nadi rehat saya ialah 54 denyutan seminit. Kadar nadi maksimum 220 tolak umur saya 29 tahun bermaksud kadar nadi maksimum saya ialah 191 denyutan seminit. Minimum yang kita inginkan tadi adalah 60%. Di kadar nadi rehat tambah intensity latihan yaitu 60% kurungan kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat. Jadi kadar nadi rehat saya ialah 54, manakala kadar nadi minimum yang saya inginkan adalah 60%. Kemudian kita kira darab dengan 191 yaitu kadar nadi maksimum saya tadi tolak dengan 54 kadar nadi rehat.
Jadi kadar nadi minimum saya untuk latihan 60% ialah 136 denyutan nadi semenit. Manakala kadar nadi latihan maksimum ialah 177 denyutan semenit. Ini bermaksud ketika kita melaksanakan latihan, kadar denyutan nadi saya sepatutnya adalah di antara 136 denyutan semenit ke 177 denyutan semenit. Ini adalah contoh-contoh cara untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular kita. Yang pertama ialah senam aerobik. Yang kedua adalah berbasikal. Ketiga ialah fartlek. Latihan fartlek ini ialah teknik latihan yang bermain dengan kelajuan. Contoh yang terakhir dengan berenang. Apalagi contoh-contoh latihan yang lain? Tuliskan di buku nota masing-masing. Selain daripada menghindarkan diri daripada penyakit kardiovaskular, dengan meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kita juga akan mendapat kesan-kesan lain daripada latihan-latihan ini. Yang pertama ialah pertambahan size ruang jantung. Yang kedua ialah pertambahan ketebalan dinding jantung. Ketiga ialah pertambahan keanjalan otot jantung. Keempat, pertambahan jaringan kapilari darah di otot. Dan yang terakhir ialah lebih banyak darah beroksigen dapat dibekalkan oleh jantung untuk kegunaan tubuh badan pada satu-satu masa. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita dan mengejar kejayaan. Carilah ilmu, karena pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan berdoa. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye-bye.